Hai, selamat sejahtera semua. Baik, hari ini kita akan belajar. Kita akan lihat unit 14 iaitu tajuknya menangani konflik identiti diri asas pembentukan personality. Jadi dalam unit ini kita akan belajar berkaitan dengan definisi Kita akan belajar berkaitan definisi konflik identiti. Okey, kita akan belajar yang pertama definisi konflik identiti sebagai seorang remaja. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi konflik identiti. Kemudian cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja. Seterusnya kepentingan menangani konflik identiti diri. Seterusnya perasaan apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai seorang remaja, dan akhir sekali penyelesaian konflik identiti diri sebagai remaja mengikut cara yang betul. Okey, baik. Jadi untuk tajuk ini, cadangan nilai yang akan dipelajari adalah berkaitan dengan rasional, harga diri, keberanian, berdikari dan kejujuran. Baik, pertama sekali kita akan lihat berkaitan dengan konsep ataupun definisi konflik identiti. Okay, konflik identiti diri ini bermaksud konflik identiti diri ini bermaksud perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Ini yang dimaksudkan dengan konflik identiti diri. Iaitu perselisihan atau pertentangan dalaman seseorang individu. Perselisihan ini juga boleh berlaku antara individu dengan individu yang lain. Dari segi idea, biasanya kita berbeza pendapat dari segi idea. Alright. Kemudian dari segi kepentingan, dan matlamat, matlamat dan juga kehendak. Biasanya kita tidak bersependapat dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga dari segi idea. Kamu mempunyai idea lain, kawan lain mempunyai idea yang berbeza. Kepentingan, maksudnya idea itu pentingnya untuk diri kita, kenapa? Dan idea yang lain pula daripada kawan kamu pula adalah untuk kepentingan diri dia. Seterusnya matlamat. Matlamat dan rasional, sesuatu keputusan itu adalah mungkin dari segi ini berbeza. Antara satu individu dengan individu lain, matlamatnya berbeza, dan kehendak pribadi mungkin berbeza. Kemudian berkaitan dengan perselisihan. Perselisihan pula serta perselisihan dalam mengenali personality. Perselisihan dalam mengenali personality pun membawa kepada konflik identiti. Seterusnya kepribadian. Personality. Contohnya kalau personality dan kepribadian ni, ada kawan kamu yang memang tidak suka untuk bercakap. Jadi kita ingatkan mereka individu tersebut jenis yang sombong. Sebenarnya itu adalah perselisihan dari segi personality dan juga kepribadian serta perwatakan. Ada sesetengah individu dia bercakap suara yang kuat. Jadi kawan-kawan lain ingat dia seorang yang garang. Tapi sebenarnya memang dia seperti itu. Personality dia ataupun perwatakan dia macam itu. Tapi sebenarnya dia tak garang. Konflik identiti diri ini boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Boleh terjadi disebabkan oleh tiada keseimbangan. Dia tak balance. Disebabkan oleh tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Yang berikut adalah ciri-ciri individu yang mengalami konflik dan yang tidak mengalami konflik. Mari kita tengok. Siapa saya? Saya seorang yang pandai mengurus stres. Saya seorang yang bercita-cita tinggi. Saya seorang yang mempunyai wawasan. Saya seorang yang optimis. Macam mana kita nak membina jati diri ataupun kekuatan diri yang kuat dalam diri seorang individu adalah setiap pagi lepas bangun ataupun sebelum pergi sekolah, cermin diri dan ucapkan kata-kata yang positif kepada diri kamu. Seterusnya,
diri kamu akan menyerap kata-kata positif itu dan akan membuatkan diri kamu adalah seorang yang free thinker. Yang positive thinker. Okay, jadi dia tak stres, dia sentiasa bermotivasi lah. Okay, ini adalah contoh individu yang mengalami konflik diri. Okay, tidak suka dikongkong, tidak suka mendengar nasihat, mahukan kebebasan dan rasa selalu tertekan. Jadi kita lihat ada dua personality di sini, dua watak yang mempunyai konflik identiti dan tidak mempunyai konflik identiti diri. Okey, jadi pada peringkat remaja merupakan fasa yang sangat-sangat mencabar bagi seseorang individu. Itu cikgu akui Pada zaman remaja adalah zaman di mana kamu mengenal identiti diri kamu dan kamu mengenal sifat diri kamu. Okey, jadi pada peringkat inilah mereka mula membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa hadapan. Jadi fasa remaja ni adalah fasa yang sangat penting. Kerana pada ketika ini, remaja akan membuat keputusan yang menentukan masa depan mereka. Sekiranya keputusan yang dibuat itu salah, dia akan membawa kesan yang salah pada masa hadapan. Jadi mereka mula membayangkan persahabatan. Jadi pada ketika ini, pada peringkat remaja, memang cikgu akui semua kita boleh akui lah. Pada zaman remaja, aspek persahabatan adalah sangat penting. Okey, carilah kawan-kawan yang positif dan kawan-kawan yang baik pada peringkat remaja. Kerana salah persahabatan, maka masa depan kamu mungkin akan terjejas. Okey, betul Lagipun pada zaman remaja ini, pada usia remaja ini, persahabatan adalah macam sesuatu yang utama dalam hidup kamu. Pada ketika ini, kamu akan mula mempunyai lebih masa bersama kawan berbanding keluarga sendiri. Okey? Jadi pilihlah kawan yang betul. Right. Kemudian alam percintaan. Pada ketika ini kamu akan mula menjejaki alam percintaan. Okey, jadi di sini kamu akan mula banyak yang rasa stres dan pelbagai perasaan semua perasaan akan hadir dalam diri kamu pada peringkat remaja. Okey, sebab baru mula berkenalan dengan alam percintaan ni. Kalau alam percintaan tu membawa kepada masa depan yang rosak, itulah sebab itu kena berhati-hati Dan kemudiannya alam pekerjaan. Lepas habis SPM contohnya kamu akan mula menjejaki alam pekerjaan sementara. Jadi pada ketika itu pilihlah alam pekerjaan yang baik. Okey, yang tidak menjejaskan masa depan diri sendiri. Okey. Jadi di sini adalah 3 peranan utama yang akan mula diceburi oleh remaja pada peringkat remaja lah. Okey, yang pertama persahabatan. Pastikan kamu mendapatkan koloni ataupun sahabat-sahabat yang baik, yang positif. Okey. Di sinilah pada peringkat remaja inilah kalau kamu bergaduh dengan rakan dan semuanya akan efek diri kamu. Okey. Jadi carilah kawan yang positif dan kamu pun perlu positif. Okey. Jangan dihiraukan sangat pergaduhan dan sebagainya. Kita kena jadi orang yang kuat. Alright. Kemudian alam percintaan, kalau boleh seboleh-bolehnya elakkan. Okey, sebab dia banyak memberi kesan yang buruk kepada masa depan kita. Okey, kalaulah kamu seronok di lambung cinta sampailah kamu lupa keluarga dan masa depan. Okey, kalau boleh elakkan Dan alam pekerjaanlah suatu hari nanti. Baik. Jadi antara faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja termasuklah di bawah. Okey. Yang pertamanya adalah kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Okey, kalaulah kamu tidak menghayati agama masing-masing dan amalan nilai-nilai murni, apa yang akan jadi? Kita akan mudah terlibat dengan masalah sosial. Okey, sebab itulah kita perlu kukuhkan penghayatan agama supaya kita tidak terlibat dengan masalah sosial yang kemudiannya boleh merosakkan diri.
Okey, sebab itulah penghayatan agama dan nilai yang murni adalah sangat penting. Contoh, okey, kalau kamu menghayati agama yang baik, kamu tidak akan melakukan aktiviti seks sebelum kahwin. Terutamanya bagi mereka-mereka yang mengenali alam kecintaan. Okey, jadi penghayatan penghayatan agama dan nilai-nilai murni ini sangat-sangat bagus. Okey, kamu kena sentiasa terlibat dengan aktiviti agama supaya kamu sentiasa sedar diri dan juga mengelakkan kamu melakukan perbuatan yang boleh merosakkan diri. Ataupun contohnya persahabatan. Okey, mencuba dadah ataupun arak. Okey, benda-benda yang boleh merosakkan diri. Jadi agama adalah sangat penting. Sebab itulah dalam buku teks ni letak agama adalah pertama sekali faktor yang boleh mempengaruhi konflik identiti kita. Okey. Jadi yang kedua adalah tidak mempunyai jati diri yang kuat. Mudah terpengaruh maksudnya. Jadi remaja yang tidak mempunyai jati diri dan pendirian yang kuat ini akan mudah terjerumus dalam konflik identiti diri kerana kegagalan mengawal diri sendiri. Kenapa kita mudah terjebak dalam sesuatu perkara? Sebab kita gagal mengawal diri sendiri. Walaupun ajakan rakan itu sangat bagus. Okay, contohnya pergi ke kelab untuk release tension. Contohnya lah. Tetapi sebenarnya kelab tu adalah sesuatu yang tak bagus untuk remaja seusia 14 tahun. Seperti yang kamu, memang tak boleh masuk pun. Okey, contohnya kawan kamu tu ada macam kenal dengan siapa-siapa yang boleh bawa masuk secara haram kan. Bunyi macam seronok, tetapi sebenarnya kalau kamu gagal mengawal diri kamu dan terjebak dengan perkara tersebut, kalau ditangkap polis, dia boleh merosakkan diri kamu. Jadi perlukan jati diri yang kuat. Okey, yang ketiga adalah perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi dalam diri kamu. Okay, suka nak mencuba sesuatu yang baru. Jadi remaja sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru sehinggalah ia boleh melanggar. Tapi jangan sampai melanggar. Tapi kalaulah kamu cuba sesuatu yang boleh melanggar etika dan norma hidup, okay, itu adalah sesuatu yang tidak baguslah. Jadi perlukan, memang kita akan suka mencuba sesuatu yang baru, tetapi perlu ingat jangan sampai langgar etika dan norma hidup. Apa contoh etika dan norma hidup? Alright. Apa contoh norma hidup dan juga etika? Contoh dekat traffic light. Okay. Biasanya traffic light ni kalau etika sebagai pengguna jalan raya kan, kamu berhenti kereta. Kalau traffic light warna merah, lampu isyarat bertukar jadi merah, kamu kena berhenti kereta. Tetapi sepatutnya kita berhenti kereta dan kita sabarlah menunggu lampu trafik tu bertukar jadi warna hijau. Okay, contoh kamu nak cubalah sesuatu yang baru, kita cuba berhenti juga, tapi kita press minyak. Tekan pedal minyak tu bagi dia bunyi-bunyi sikit kereta kamu tu ataupun motor kamu tu. Okay, nak cuba sesuatu yang baru. Jadi itu dah melanggar etika dan norma hidup. Baru nak cuba sesuatu, kononnya lepas hijau je lampu isyarat terus kita pecut laju. Macam rempit tu kan. So tak boleh lah. Baik, yang seterusnya adalah selalu berasa tertekan. Ini adalah salah satu faktor yang boleh mempengaruhi konflik identiti diri. Jadi orang yang selalu tertekan ni, okay, remaja terdorong untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan. Okay, pelajar yang tertekan ni terdorong untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan. Ini bahaya kerana kalau kamu sentiasa rasa tertekan, kamu boleh membuat sesuatu yang di luar jangkaan, berbahaya. Jadi jangan kurangkan rasa tekanan tu dengan cara kita sentiasa bersembang dengan rakan-rakan ataupun dengan ahli keluarga. Jangan menyendiri, ceritakan masalah kepada rakan-rakan yang dipercayai ataupun ahli keluarga. Okay, jangan diamkan diri kerana bila kita diamkan diri, itulah yang menyebabkan kita rasa lebih tertekan. Okay, yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Okay, jadi biasanya konflik identiti diri ini disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya juga. Kerana pengaruh remaja ni mudah terpengaruh.
dengan rakan-rakan dan orang sekeliling. Sekiranya kita, kerana sebab apa kita mudah terpengaruh? Sebab kita tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Sebab itulah kita mudah sangat terpengaruh dengan rakan-rakan ataupun persekitaran kita. Sebab kita pun tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Kalaulah kamu ada matlamat, kamu dah tahu dah. Okay, by next 10 years, kamu nak graduate as a doctor. Contohnya lah. Kita dah ada matlamat dan kita tak akan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan nak cuba benda baru, nak naik motor secara beramai-ramai, berlumba-lumba atas jalan raya. Kita akan mudah terpengaruh sebab kita tahu benda tu berbahaya dan boleh menyebabkan tak tercapai matlamat kamu tu. Dan akhir sekali adalah pengaruh media masa. Jadi kita ni remaja ni mudah terpengaruh dengan drama dan filem. Okay, biasanya terpengaruh dengan drama dan filem. Okay, kalau tak drama dengan filem pun mungkin kamu mudah terpengaruh dengan artis-artis ataupun selebriti yang famous, insta famous. Suka sangat kan terpengaruh. Padahal mereka pun itu hanyalah tunjukkan sahaja pun, bukannya mereka buat begitu. Okey, jadi zaman remaja merupakan peringkat pembentukan identiti. Okay, jadi zaman remaja macam cikgu cakap tadi adalah peringkat di mana kamu akan membentuk identiti kamu. Okay, membentuk masa depan kamu di zaman remaja lah. Pembentukan identiti pun ketika zaman remaja. Ketika inilah berlakunya proses perkembangan dan perubahan dalam diri. Okay, pada ketika ini akan berlaku proses perkembangan dari segi biologi pun badan kamu akan berubah. Okay, tubuh kamu akan berubah daripada seorang kanak-kanak kepada remaja, diri kamu akan berubah. Perkembangan dalam diri pun juga berlaku. Juga dia akan berlaku perkembangan dan perubahan ni dalam segi aspek pemikiran. Okay, pemikiran kamu dah tak sama dengan kanak-kanak dah. Okay, bila kamu remaja. Kemudiannya dari segi perasaan. Okay, pada zaman remaja kamu punya perasaan yang lebih mendalam berbanding kanak-kanak. Dan seterusnya perlakuan. Dah tak sama dah perlakuan kamu dengan masa kamu kanak-kanak. Jadi 3 aspek ni kamu akan berkembang dan berubah semasa di peringkat remaja, iaitu pemikiran, perasaan dan juga perlakuan. Okay, cara kamu berfikir, perasaan kamu dan juga cara kamu berperilaku pun berbeza. Tak sama dengan masa kanak-kanak. Jadi, jika tidak dapat mengawal diri, dikhawatiri remaja ini mudah terpengaruh untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat dan tidak bermoral. Jadi pentingnya aspek mengawal diri. Kawal diri. Remaja perlu tahu kawal diri sendiri supaya kamu tidak terpengaruh untuk membuat sesuatu yang tidak sihat dan tidak bermoral. Jadi oleh itu remaja perlu menerapkan nilai-nilai moral yang positif dan menangani konflik identiti diri. Ada beberapa cara untuk diamalkan untuk mengatasi masalah konflik identiti diri. Okey, yang pertama adalah mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, mengeratkan hubungan susahnya nak highlight. Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Yang pertama sekali, cikgu baca yang pertama sekali sebab keluarga adalah sangat penting pada peringkat remaja. Tapi kebanyakan remaja suka melebihkan sahabat sendiri, kawan sendiri berbanding keluarga. Dah jadi sesuatu yang tak sihat sepatutnya. Dah jadi satu tak sihat dah tu. Kalau melebihkan sahabat berbanding keluarga, sepatutnya kita kena utamakan keluarga. Yang kedua, mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Ini penting gaya hidup sihat dan positif. Okey, sentiasa bersenam. Okey, sentiasa berfikiran positif, itu penting. Yang ketiga, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Okey, jangan nak menentang je adat-adat ataupun budaya yang ada dalam masyarakat. Adat dan budaya ni penting Sesugalu diri kamu,
Okay, asal usul diri kamu jangan kita abaikan. Jadi kita jangan buat perkara yang boleh bertentangan dengan adat dan budaya. Dan seterusnya, berkawan dengan individu yang positif. Okay, jadi kita kena cari individu ataupun circle ataupun koloni yang positif. Okay, berkawan dengan orang-orang yang positif. Okay, elakkan berkawan dengan orang-orang yang negatif. Pandai-pandai pilih. Jangan pilih orang yang negatif. Sebab kalau zaman pekerjaan pun sama. Cikgu walaupun cikgu ada ramai kawan, tetapi ada beberapa kawan yang rapat. Okey, walaupun kawan-kawan yang rapat tu dah lama berkawan dengan cikgu, tapi since dia adalah seorang yang toksik, cikgu akan jauhkan diri. Okey, sebab kita tak nak hidup kita jadi negatif sama macam dia. Cikgu tak nak. Jadi sebab itulah walaupun dah usia macam ni kan, di alam pekerjaan macam ni, kalaulah ada individu yang rapat dengan kita tetapi seorang yang negatif dan toksik, baik kita jauhkan diri. Itu lebih baik. Okey? Jadi tak salah pun. Kalau dia nak berkawan kita, okey je, tak ada masalah. Semua nak rapat tu kena fikir semula. Sebab kita perlu jaga diri dan perasaan kita sendiri dulu. Okey, dan kita perlu jaga kita punya pemikiran juga supaya tak teralih menjadi seorang yang negatif juga. Okey, kamu pun lagilah remaja lagilah kena sentiasa cari circle yang positif dan jangan toksik. Okey, seterusnya berfikiran positif. Okey, caranya adalah sentiasa berfikiran positif. Nak berfikir positif, kita kena ada rakan-rakan atau orang sekeliling yang positif. Kalau ada orang yang negatif, memang pada awalnya kita boleh lawan, kita boleh abaikan, tapi lama kelamaan dia akan sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada keputusan dan pemikiran kita. Okey, jadi carilah orang yang positif dan sentiasa didik diri untuk berpositif. Kalau ada sebarang masalah, terutamanya jika ada sebarang masalah, anggap saja masalah itu sebagai cabaran. Tukar perkataan masalah, bukan masalah, ia cabaran. Okey, dan cabaran itu perlu ditangani. Okey, perlu diselesaikan. Kalau sebut masalah, kamu akan rasa down, kamu akan rasa negatif sebab rasa benda itu adalah masalah. Masalah itu problem. Okay, problem tu perlu diatasi. Tukar dia kepada cabaran. Dalam bahasa Melayu cabaran. Okay, sukar selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Okay, this one is so important lah. Ajaran agama ni sangat-sangat penting. Okay, ajaran agama sangat-sangat penting kerana ajaran agama lah yang boleh mendidik kita untuk kita sentiasa kenal diri kita siapa dan untuk diri kita dengan nilai-nilai murni lah. Okey, seterusnya sememangnya zaman remaja merupakan tahap hidup yang amat penting. Memang cikgu akui amat penting zaman remaja. Kalau nak diputarkan waktu, mungkin kita boleh masuk kembali ke alam remaja dan ubah beberapa perkara yang lebih baik. Okey. Walaupun pelbagai cabaran seperti perubahan diri, perubahan mental, perubahan fizikal, perubahan tingkah laku dan pelbagai bentuk rintangan ditempuh, keupayaan remaja mengatasi cabaran tersebut akan membentuk individu yang berjaya. Okay, sekiranya zaman remaja ini kamu berjaya mengatasi semua cabaran, kamu berjaya mengatasi cabaran, dalam segi perubahan diri. Yang pertamanya kita akan pada zaman remaja ni, aspek pertama yang akan berubah adalah diri kamu. Kemudian mental kamu, pemikiran kamu. Yang ketiga adalah fizikal kamu. Seterusnya, tingkah laku kamu. Dan akhir sekali, pelbagailah bentuk rintangan. Kalau kamu berjaya tempuhi semua perubahan ini dan rintangan ini, kamu akan membentuk remaja yang berjaya. Alright, seterusnya kepentingan menangani konflik identiti diri. Yang pertamanya adalah supaya kita mengeratkan hubungan dengan orang lain.
Kenapa kita perlu membentuk konflik identiti diri? Jangan kita kena atasinya kerana kita nak mengeratkan hubungan dengan orang lain. Kalau kamu seorang sentiasa yang stres, sentiasa marah, sentiasa sedih, secara automatik yang hubungan kamu dengan orang lain di sekeliling kamu pun akan terjejas. That's why kamu pentingnya menangani konflik. Sentiasa kena atasi konflik identiti kamu supaya kamu sentiasa erat, baik dengan orang sekeliling. Yang keduanya untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Jadi bila kamu berjaya mengatasi konflik identiti diri, kamu dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Yang ketiga, hidup yang lebih bahagia dan juga tenang. Kalau kamu berjaya atasi konflik kamu tu, kamu akan rasa lebih bahagia dan tenang. Okay, dan satu lagi adalah untuk memelihara imej dan juga maruah diri. Alright, imej dan maruah diri akan terpelihara lah. Seterusnya kamu akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan rasa senang berada di samping kamu. Kalau kamu seorang suka marah, suka salahkan orang, suka sedih, terlalu cepat untuk sedih, saya rasa tak ramai yang suka untuk dan selesa berada dekat kamu, betul tak? That's why tekan konflik identiti ini perlu ditangani dengan baik. Pelbagai cara dah ditunjukkan di atas untuk cara-cara kamu menangani konflik identiti diri. Okey, kesimpulannya, konflik yang berlaku pada zaman remaja merupakan satu pengalaman. Pengalaman. Yang mana pengalaman ni kamu akan rindu masa kamu besar nanti. Bila kamu besar nanti, kamu akan rindu pengalaman ini. Dan suatu tempoh penerimaan ilmu baru. Okay, zaman remaja ni adalah satu tempoh pengalaman dan penerimaan ilmu baru sebelum kamu menghadapi zaman dewasa. Jika zaman remaja ditempuh dengan membentuk identiti diri yang positif, mereka akan berjaya menjadi individu yang matang dan boleh menyumbang kepada kesejahteraan negara dan masyarakat. Sebab itulah kita kena berjaya juga menempuhi cabaran dan dugaan yang dihadapi semasa remaja supaya kamu berjaya membentuk diri ini menjadi seorang yang matang. Okay? Dan seterusnya boleh menyumbang. Okay? Kalau kamu berjaya, semua individu remaja ni berjaya menangani konflik identiti, semuanya berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam pekerjaan dan perniagaan, maka kamu boleh menyumbang kepada masyarakat dan juga kamu boleh menyumbang kepada negara. Itulah pentingnya remaja di sesebuah negara. Sebab itulah remaja di seluruh negara perlu jadi matang. Perlu sentiasa berfikiran positif dan perlu menangani konflik identiti diri. Remaja ni adalah orang kata tunjang utama negara. Okay, kalau rosak remaja sekarang, pelapis pemimpin negara pada masa akan datang pun akan rosak. Okay, that's why lah you all semua kena bangun dan kena atasi banyak cabaran yang sedang kamu hadapi sekarang. Okay? Oleh itu remaja perlu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni. Okay? Jadi kita kena sentiasa mengamalkan nilai murni seperti rasional. Sentiasa berfikiran rasional. Okay, jangan cari salah aja, berfikiran rasional. Berani. Okay, perlu berani remaja, tapi jangan berani cuba benda-benda baru yang tak elok. Berani untuk menangani cabaran dengan sendiri. Okay, berdikari, seterusnya jujur. Jujur diri. Okay, sentiasa jujurlah untuk membentuk individu yang berketerampilan. Okay, baik. Ini adalah contoh-contoh wawancara seorang murid dengan pegawai pusat pemulihan akhlak. Tahu tempat pemulihan akhlak tu apa? Pegawai pusat pemulihan akhlak ni adalah satu rumah kebajikan yang menempatkan remaja-remaja yang mengandung sebelum kahwin, okey, remaja yang terlibat dengan dadah, menagih, merompak, kongsi gelap dan sebagainya. Okey, contoh perbualan murid ni.
Seperti yang tuan sedia maklum, konflik identiti diri mungkin dialami oleh remaja tertentu. Golongan remaja mana yang biasanya menjadi pusat penghuni? Soalan pertama dia adalah remaja yang macam mana adalah penghuni pusat pemulihan akhlak ini? Itu soalan dia pertama. Jawapan bagi pegawai itu adalah kebanyakan remaja yang menjadi penghuni pusat pemulihan akhlak ini terlibat dengan kes-kes juana. Okey. Dan iaitu jenayah seperti menagih dadah, mengedar dadah, ahli kongsi gelap, merompak dan sebagainya. Itu adalah kategori-kategori individu atau remaja yang menghuni pusat pemulihan akhlak. Okey, soalan yang kedua, apakah program yang dilaksanakan oleh pusat pemulihan akhlak ini untuk membantu remaja yang terlibat? Soalan yang kedua adalah program apa yang pusat pemulihan akhlak ni jalankan, okey, untuk apa tu? Untuk membantu remaja yang terlibat dengan konflik identiti diri. Okey, apalah program yang dilaksanakan? Okey, di pusat pemulihan akhlak ini kami menerapkan ilmu agama dan nilai murni. Okey, itu adalah tunjang utamalah. Okey, untuk membentuk, untuk mengatasi konflik identiti diri pada penghuni-penghuni dia. Selain itu, aktiviti kerohanian dan sesi kaunseling. Aktiviti kerohanian lah. Nilai murni, ilmu agama, aktiviti kerohanian, sesi kaunseling. Okay. Tujuan dia adalah untuk menguatkan jati diri. So semua projek program ni dilaksanakan untuk menguatkan jati diri dan semangat supaya dia boleh meneruskan kehidupan selepas keluar daripada pusat tersebut. Okey, kuatkan jati diri dan kuatkan semangat lah. Okey, yang ketiga, soalan ketiga. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah harapan dan nasihat? Nasihat dan harapan pegawai tersebut adalah untuk mengelakkan remaja daripada terlibat dengan konflik identiti diri. Okay, saya berharap agar remaja di luar sana tidak terlibat dengan perkara negatif. Okay, tidak terlibat dengan perkara negatif dan boleh merosakkan diri. Okay, yang boleh merosakkan diri sendiri. Sebab kalaulah kamu terlibat dengan perkara negatif, itu dah jadinya. Kamu terlibat dengan kes joana, terlibat dengan jenayah, menagih, mengedar, dadah, kongsi gelap, merompak. Okay, jadi mereka perlulah sentiasa berusaha untuk menangani konflik identiti diri dengan sewajarnya. Rujuklah pihak yang boleh membantu seperti kaunselor. Kalau kat sekolah kita ada kaunselor secara percuma, pergilah jumpa guru, rujuklah guru. Okay. Jangan sesekali ingkar nasihat ibu bapa dan guru. Ini dia punya nasihat lah. Sebab guru, ibu bapa memang tahu sebab dan akibat kalau kamu tidak menangani konflik identiti diri. Apa kesan-kesannya. Okey, semoga perkongsian ini dapat menjadi renungan dan pengajaran kepada remaja. Terima kasih. Alright, itu adalah wawancaranya di. Okey, ini adalah satu soalan lah. Soalan James seorang yang pendiam dan suka menyendiri. Dia suka untuk bergaul kerana berasakan diri tidak setanding dengan rakan-rakan yang lain. Ini masalah James. Rasa dirinya tidak setanding dengan orang lain. Tidak sehebat dan setanding dengan orang lain. Itu perasaan dia lah. Okey. Yang mempunyai kelebihan seperti pandai bersosial. Betapa ramainya remaja sekarang ni memang jenis yang tidak pandai bersosial. Okay, jadi apakah soalannya adalah bincangkan cara terbaik dan kepentingan cara tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kad situasi di bawah. Jadi cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, James perlu rasa positif, yakin diri. That's why lah kalau orang-orang jenis yang tidak yakin diri macam ni, setiap pagi lepas bangun tidur kamu kena menghadap cermin dan kamu kena sentiasa lontarkan perkara-perkara yang positif pada cermin tu, kepada diri kamu sendirilah. Contohnya saya pandai berkawan, saya pandai bersosial, saya seorang yang cantik, saya seorang yang baik, saya seorang yang bijak. Lama-lama kamu akan rasa lebih positif. Dan yang kedua, rujuklah kaunselor.
bincanglah cara bagaimana kamu nak dapatkan kembali keyakinan untuk kamu bersosial semula, bercakap, bersembang dengan kawan-kawan. Okey, kenapa perlu kamu bersosial? Kerana kamu akan rasa lebih disayangi dan dihargai. Okey, kamu dapat banyak info-info penting yang disampaikan oleh guru-guru dan rakan-rakan. Boleh berbincang dengan rakan-rakan supaya kamu boleh sama-sama belajar dan sebagainya. Itu kepentingannya kamu untuk cuba berbaik dengan rakan-rakan, cuba bersosial. Kad 2, Moon Heng seorang murid yang sederhana dalam pelajaran, akan tetapi ibu bapanya menaruh harapan yang tinggi kepadanya. Muhim berasa tertekan dengan keadaan itu. Okey, perkara pertama, cara mengatasinya adalah yang pertama, Muhim perlu jelaskan kepada ibu bapa dan cuba untuk beritahu masalah tekanan yang dihadapi. Tak boleh diam macam ni. Kita tahu ibu bapa dia menaruh harapan yang tinggi. Okay, ibu bapanya menaruh harapan yang tinggi, tapi Muhim juga jangan rasa tekanan tersebut seorang diri. Cuba bincang dengan ibu bapa, beritahulah apa sahaja kemampuan Muhim. Okey, Muhim boleh beritahu saya akan cuba, tetapi setakat ni macam itulah. Okey, kena terima kekurangan dan kelebihan diri. Jangan tertekan nak membahagiakan ibu bapa sampailah kita rasa tekanan tersebut. Okey, kad ketiga ni, Arman berasal daripada golongan berada, sikapnya yang berlagak dan meninggi diri tidak disukai oleh rakan-rakannya. Ibu bapanya sering tiada di rumah kerana sibuk mengurus perniagaan keluarga. Arman berasa sunyi dan mahukan perhatian daripada rakan-rakannya. Akibat tekanan yang dihadapi, kadang-kadang Arman akan memukul-mukul dinding untuk melepaskan tekanannya. Okay, ini pun sama, perlu berjumpa dengan ibu bapa, perlu dapatkan sesi kaunseling dengan kaunselor supaya kaunselor boleh menghubungi ibu bapa dan panggil untuk berbincang tentang masalah tersebut. Sebab sikap berlagak, sikap meninggi diri ini jika tidak diatasi dengan baik akan membawa kepada masa depan yang agak suram pada masa akan datang. So perlu diatasi. Jadi pada masa yang sama Arman ni dia sunyi. Dia perlukan kawan sebenarnya, tetapi cara dia dapatkan perhatian rakan tu adalah dengan cara yang tidak disukai. Arman perlu berubahlah. Jadi seorang yang positif, okay, perlu juga faham ibu bapa yang bekerja di rumah, yang bekerja menguruskan perniagaan, tapi pada masa yang sama ibu bapa juga perlu tahulah keadaan Arman yang dah pun dalam kalangan individu yang menghadapi tekanan ini. Okay, tak boleh situasi ni berlarutan terlalu lama. Ya, ia boleh menyebabkan Arman tu boleh melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri dia suatu hari nanti. Okay, so saya rasa, okay, cikgu nak kamu tengok buku teks, muka surat 179 ni. Okay, ini adalah diperoleh soalan ini, soalan di atas tu adalah diperoleh daripada buku iaitu SIDEX Personality Inventory, yang mana kamu boleh cuba jawab soalan ini ya atau tidak untuk mengetahui bahawanya kamu ni dalam keadaan tertekan, menghadapi tekanan ataupun menghadapi konflik identiti. Boleh cuba jawab. Contohnya, saya mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya hebat. Ada tak macam tu? Okay. Saya berharap agar orang lain menerima keadaan diri saya. Saya suka akan sanjungan daripada kawan-kawan untuk mengelakkan diri daripada tertekan. Saya selalu memikirkan masalah yang dihadapi. Saya sering memendam perasaan agar tidak diketahui oleh orang lain. Saya akan berasa kecewa dan stres apabila tidak berupaya mengawal keadaan. Saya selalu mengharapkan perhatian dan kasih sayang daripada seseorang. Saya suka menyendiri, saya ingin diri saya difahami dan diterima oleh orang lain. Saya berasa amat kecewa apabila orang lain tidak menghargai diri saya. Okey? Boleh kamu cuba jawab soalan ni 1 sampai 10 sahaja dan lihat berapa ya, berapa tidak. Okey? Kemudian bacalah kotak dekat bawah ni.
Tapi jawab dululah. Jawab dengan jujur. Okey, ini adalah puisi berkaitan hidup di usia remaja. Siapa yang boleh bacakan puisi ni? Okey, rakam video kamu dan hantar pada cikgu. Untuk PBD lah, untuk pentaksiran bilik darjah, boleh baca puisi ni, rakam dan hantar video tu dekat Telegram cikgu ya. Okey, itu sahaja semua aktiviti perkumpulan ni kita akan buat selepas kita tamat bab 14 nanti. Alright? Maka kita dah tamat bab 14, bab 13, nanti cikgu akan bagi untuk kelas akan datang, cikgu akan bagi jawapan buku 2 channel di dalam Google Classroom. Nanti kamu rujuk di situ. Alright? Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini, penerangan berkaitan dengan bab 14. Okey. Kelas akan datang, cikgu akan bagi perbincangan jawapan perbincangan untuk buku 2 channel. Mohon semua rujuk dalam buku GCR. Dan kita punya kod hari ini adalah kod 1 konflik. Okey, kod 1 konflik, kod 2 identity. Kod 1 konflik, kod 2 identity. Okey, itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh kamu boleh isi link kehadiran dan kelas akan datang buat buku 2 channel. Okey, dah habis kelas ni, cikgu nak kamu buat buku 2 channel. Kelas akan datang baru cikgu akan bagi jawapan di GCR. Okey, dan kamu semaklah. Okey. Kod 1 konflik, kod 2 identity. Itu sahaja. Terima kasih. Assalam.